أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah. Sekali lagi pada tengah hari ini kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu untuk kita membicarakan indahnya hidup bersyariat, yang mana kita sampai muka surat 135, teknik khusyuk dalam solat. Betul? Bukan? Solat sunat. Solat berjemaah. 134 solat sunat yang dikerjakan secara berjemaah. Yang tu awal satu tajuk, saya lebih tajuk pula. Solat sunat yang dikerjakan secara berjemaah. Baik. Sebelum kita nak baca apa yang dibincangkan di sini, saya nak sebut bahawa solat sunat ini ada beberapa kategori. Satu, solat sunat rawatib. Kita dah bincang dulu. Solat sunat rawatib ni solat sunat yang mengiringi solat fardu, sama ada sebelum atau selepas. Yang selain daripada itu, solat sunat selain daripada solat sunat rawatib lah, solat sunat duha lah, solat sunat tahajud lah, kan, dan pelbagai lah. Kemudian pembahagian seterusnya adalah solat sunat ini ada yang sunat buat secara bersendirian, ada yang sunat buat secara berjemaah. Ada dua kategori. Yang kita masuk topik ni adalah solat sunat yang dikerjakan secara berjemaah. Yang sunat dikerjakan secara berjemaah. Apa dia? Yang pertama, solat sunat 2 hari raya, iaitu Idul Fitri dan Idul Adha, yang mana ia merupakan solat sunat muakkad yang sangat-sangat dituntut untuk dilaksanakan secara berjemaah. Jadi waktunya ketika mula terbit matahari sekadar segala sehingga tergelincir matahari. Waktunya setengah jam lepas syuruk sampai sebelum waktu zuhur. Itu waktu ni. Kebiasaan tempat kita solat Idul Fitri ni kita solat ke-9 atau 8.30, lebih kurang lah. Dan solat Idul Adha kita solat awal sikit. Kalau Idul Fitri ke-9, Idul Adha 8.30. Kalau Idul Fitri 8.30, Idul Adha pukul 4, mengikut waktu subuh awal dan lewat kan. Jadi itu yang kita tunaikan. Jadi dituntut dan disunatkan untuk kita tunaikan secara berjamaah. Ditunaikan solat dulu, khutbah kemudian. Yang mana rukun, syarat serta sunat sama dengan solat biasa. Cuma beza kat mana? Rakaat pertama ada takbir sebanyak 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali. Diselangi takbir itu dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi bila takbir 7 kali tak masuk takbiratul ihram. Tetapi mula-mula kita tunai salat sunat Idul Fitri ni atau Idul Adha, takbiratul ihram, Allahu akbar, kita baca doa iftitah. Okey. Lepas tu baru kita takbir sekali, Allahu akbar sekali, kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu sekurang-kurangnya lah. Nak tambah lagi wala haula wala quwwata illa billah al aliyyil azim. Allahu akbar kedua lah, baca lagi subhanallah. Jadi mana kita takbir itu sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Diselangi dengan tasbih ini 6 kali lah. Sebab takbir yang terakhir yang ke-7, Allahu akbar yang ke-7, kita terus baca Fatihah, tak baca tasbih lagi dah, ya? Maka dengan sebab itu takbirnya ada 7, tasbihnya ada 6. Itu pada rakaat yang pertama. Pada rakaat yang kedua, takbirnya ada 5. Ada 5. Tasbihnya ada 4. Itu sunat. Sunat. Dan kalaulah tu imam terlupa, ni banyak yang terjadi, Allahu akbar,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak takbir. Macam mana tindakan orang belakang? Biasa yang berlaku kepada kita, Subhanallah, tegur tu imam. Tu imam tak peduli, teruskan Subhanallah, keras lagi. Dia sebenarnya tak perlu tegur. Sebab apa? Sebab bila tu imam dah baca Fatihah, dia tidak boleh kembali untuk takbir. Oh, rugi kalau betul. Kita teruk-teruk punya nak sembahyang raya, tiba-tiba tu imam tak takbir. Takbir itu sunat. Kalau tu imam terlupa, tak apa. Sebab sekurang-kurang solat sunat raya 2 rakaat macam kita solat biasa. Itu sekurang-kurangnya. Jadi sah tak solat raya? Sah. Nama solat raya tak? Ya, solat raya. Dan kalau balik ni saya balik fikir, nanya aku silap aku mari masjid ni. Di masjid lain tak apa. Ada tu imam tak takbir, dia kata dia duduk pening, duduk fikir pasal sembahyang raya. Subuh dia tak sembahyang. Subuh dia tak sembahyang, dia tak pening, dia tak fikir. Sedangkan subuh tu wajib. Subuh tu wajib tu. Kan? Jadi maknanya di situ kadang-kadang berlaku seumpama itu. Jadi maknanya tak apa kalau imam terlupa. Ialah al-maklum kadang tu imam pun umur 85. Umur tak terlupa. Kan? Umur 58 terlupa, 85 lagi lupa. Jadi maknanya okey. Dalam keadaan macam tu tak apa, teruskan solat. Lepas pada tu habis saja, jangan balik lagi. Dengar pula khutbah. Sebab khutbah dibaca ataupun disampaikan selepas daripada solat sunat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Itu keadaannya. Sunat buat berjemaah. Satu, tiba-tiba kita terlewat. Orang sembahyang pukul 8.30. Kan? Kita sampai-sampai tengok, alamak, orang bagi salam lah. Potong balik. Contohnya. Ada juga macam tu. Ataupun memang dia lewat, baru nak pergi orang balik. Macam mana nak buat? Boleh buat secara bersendirian. Sunat berjemaah, tetapi boleh buat secara bersendirian. Makna tak sempat nak pergi, boleh solat dulu, tak ada masalah. Cuma belain pahala jemaah tak dapat kan. Tapi maknanya boleh ditunaikan. Terutama kadang-kadang perempuan yang anak kecil. Anak kecil nak peso anak kecil pun semua tak dah kan. Tambah orang perempuan pula, tambahkan dari raya Idul Fitri ni dia kelang kabut lebih. Nak tudung meja tak betul lagi. Langsi-langsi. Oh, dia putih yang tu lah, mayang kemudian. Kan? Kadang-kadang macam tu. Jadi kalau boleh kena pipi lah. Sebab zaman Nabi SAW, Nabi menganjurkan semua. Orang haid pun pergi juga. Wanita haid Nabi anjurkan pergi. Cumanya jangan duduk dalam dewan solat, duduk kat tempat dia. Sebab apa? Boleh dengar khutbah, boleh mengambil pengajaran, jumpa kawan-kawan semua. Kan? Jadi maknanya solat sunat raya ni dalam hadis Nabi menyatakan semua sekali dituntut, tergalakkan untuk pergi. Cuma kita sebut tadi dalam keadaan memang kita tak sempat nak pergi. Boleh solat secara bersendirian. Jangan anggapan aku tak boleh buat jemaah, mana tak ada lah. Solat sunat raya dah boleh buat secara bersendirian. Cuma beza dia tak ada khutbah tu saja. Sebab kita nak khutbah kat siapa? Kita sembahyang seorang-seorang. Bukan tak duduk depan cermin. Ittaqullah, sebut kita sendiri. Kan? Jadi tak perlu lah. Jadi maknanya kita solat sahaja. Lepas tu kita kena tahu kaifiat ni. Sebab kalau lah di surau masjid tu imam beritahu baik kaifiat solat sunat Idul Fitri ulang balik kita tahu. Jadi kalau lah kita solat sembahyang seorang sama nak beritahu kita. Jadi kita kena ada ilmu tentang perkara ini. Baik, itu solat sunat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua solat sunat disebut sini solat tarawih pada bulan Ramadan, iaitu yang dilaksanakan selepas waktu isyak dalam bulan Ramadan. Waktu dia lepas maghrib tak lewat, dia kena buat isyak. Boleh dilakukan sendiri atau berjemaah. Disunatkan berjemaah tapi boleh buat sendiri. Di Malaysia solat ini biasanya dikerjakan sebanyak 8 atau 20 rakaat, diikuti dengan solat witir 3 rakaat. Lebih baik dengan cara berjemaah. Jadi boleh 8, boleh 20, tak ada masalah. Cuma ketetapan kita kalau negeri-negeri yang bawah kedudukan agama, majlis agama, dia akan tetapkan 20. Dia sebut 20. Ya, kita buat 20, tak ada masalah. Kalau tak larat, buatlah sekat mana larat. Tapi 20 tak banyak. Sebab 20 kita
baca pendek-pendek. 20 kita ni dengan 8 sama je ambil. Baca pendek. Jadi tak ada apa sangat. Cuma makin lama orang makin tak larat. Sebab dia kena penyakit lutut. Orang muda lagi lama lagi tak larat. Baik, jadi dia buat siapa jemaah itu dia. Dan ada lagi yang tak masuk lagi takmir, antaranya solat sunat gerhana. Solat sunat gerhana juga disunatkan untuk dilaksanakan secara berjemaah. Baru ni tak ada solat sunat gerhana. Baru ni masa bulan 10 lah, bulan 10 baru ni. Saya ingat waktu tu saya di Indonesia. Ada dua orang SMS kat saya, tanya, Ustaz nak buat solat gerhana macam mana? Dia tanya. Ya, saya kata rujuk blog. Dan blog saya dalam blog saya dah kaifiat apa semua cukup lengkap. Sebab apa? Sebab solat sunat gerhana ni dia berbeza sikit. Beza macam mana? Dia satu rakaat ada 2 Fatihah, ada 2 rukuk, ada 2 i'tidal. Itu beza. Contoh solat gerhana kan. Dia kita solat rakaat pertama kan, kita baca Fatihah. Lepas Fatihah kita disunatkan baca surah yang panjang, Al-Baqarah. Kalau mampu lah Al-Baqarah. Kata mampu ambil surah apa pun. Lepas tu kita rukuk. Lepas rukuk kita i'tidal kan. Masa kita i'tidal tu kita qiyam balik, kita baca Fatihah sekali lagi. Tak sujud ni. Biasanya lepas i'tidal terus sujud. Tidak. Lepas i'tidal sekali lagi kita membaca Fatihah dan kita membaca surah. Lepas tu kita rukuk pula kali kedua. Lepas tu kita i'tidal. Lepas i'tidal kali kedua tu barulah kita sujud macam biasalah. Sujud sekali, duduk atau sujud pula sekali lagi, kemudian bangun naik untuk rakaat yang kedua. Rakaat kedua macam tu juga. Lepas baca Fatihah, kita baca surah yang panjang. Yang pertama tadi panjang sikit, yang kedua pendek sikit pada pertama. Kemudian kita rukuk. Rukuk pun lama sebenarnya. Sekadar 80 ayat, 1 ayat, rukuk lama. Kan? Kemudian i'tidal sekali lagi, baca Fatihah sekali lagi. Baca Fatihah sekali lagi. Baca surah. Lepas tu rukuk, i'tidal. Lepas i'tidal tu barulah. Lepas i'tidal kedua, pada rakaat kedua barulah kita sujud. Itu cara dia. Lepas tu kadang-kadang orang confuse kan. Jadi maknanya kita sekarang ni memang banyak gerhana. Dulu jarang-jarang, sekarang ni kerap. Tahun lepas saja ada 2-3 berapa kali ya saya. Ada. Dulu sekali gerhana matahari pun ada. Gerhana matahari ada, gerhana bulan ada. Kan? Begitu juga ada khutbah. Baik. Itu antara solat sunat yang ditunaikan atau digalakkan, dituntut untuk kita buat secara berjemaah. Namun begitu, sebagaimana disebut tadi bahawa solat yang dituntut atau disunatkan untuk buat berjemaah ini boleh buat secara sendirian. Baik, itu keadaannya. Baik, habis itu. Sekarang kita nak tengok teknik khusyuk dalam solat. Tajuk seterusnya. Antara teknik untuk mendapat khusyuk dalam solat dan kemanisan beribadah. Sebab bila khusyuk baru kita rasa manis ibadat kita. Bila mana kita tak khusyuk, tak dapat manis beribadat. Waktu tadi saya ada program dekat TV1 SPM Selamat Pagi Malaysia, membincangkan JID. Itulah JID bukan DID. JID. Oh JID. Tak tahu isu sekarang ni JID tak? GST tau. Oh metrik ni tau GST ya. JID, Gender Identity Disorder. Kan sekarang ni heboh apabila 3 orang yang berpakaian perempuan, laki-laki yang berpakaian perempuan di-charge dengan mahkamah syariah. Kemudian bila pergi ke mahkamah sivil, mahkamah rayuan, dia seolah macam menolaklah
menolak keputusan daripada mahkamah syariah dengan memberi kebebasan kepada mereka untuk berpakaian. Sebab apa? Sebab disabitkan, mereka bawa perubatan, bukti perubatan bahawa mereka itu ada penyakit GID. Penyakit GID. Apa maksud penyakit GID ni? Iaitu naluri perempuan berada dalam tubuh lelaki. Naluri perempuan berada dalam tubuh lelaki. So maka berhak untuk mengikut naluri mereka. Saya kata kalau itu penyakit kena ubat. Bukan nak biar sakit itu berlarutan. Sakit, adakah nak biar orang sakit tak boleh ikutlah sakit itu, biar sakit bertambah parah? Atau kalau begitu? Dah kamu bawa doktor kata sakit, ini sebuah satu penyakit. Kalau kamu tahu itu satu penyakit, sebab apa kamu perlu ikut penyakit tersebut? Itu saya kata. Patutnya bila kamu tahu itu penyakit, tugas kamu adalah untuk berubat, untuk kembali ke normal. Bukan nak teruskan penyakit itu biar penyakit itu bertambah parah. Ini satu kalau tak betul. Cuma masa saya sembang dengan 2-3 orang, diorang cerita, Ustaz saya mengenali, dia kata ramai yang berputakawan itu, dia orang Ustaz apa, semayang tak tinggal kan? Persoalannya bab semayang bagus, Alhamdulillah. Cuma bila kita tengok, bukan dia orang saja, siapa-siapa juga. Contoh, kita semayang tak tinggal, tapi tiba-tiba kita tikar nama ekor. Tiba-tiba kita suka mengumpat orang. Tiba-tiba kita suka adu domba. Tiba-tiba kita suka buat benda yang dia mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Maka di situ sebenarnya kita kena cek, adakah solat kita itu mendapat khusyuk, mendapat kualiti yang sepatutnya. Sebab kalau betul-betul kita manis beribadah, kita khusyuk, dalam kekhusyukan manis beribadah, itulah ibadat itu dapat jaga diri kita. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah kita daripada terjebak dalam perbuatan keji dan munkar. Tapi pasal dia tu solat tapi tikar nama ekor. So dia tu solat tapi dia minum arak juga. Sebab apa? Tuan-tuan, sebab solat itu tak sampai tahap kualiti. Kalau betul Ustaz tak payah solat. Tak payah solat lagi teruk. Kan? Tak payah solat. Orang menega, tuan-tuan, orang menega, dia usahalah buka yang tebu kan. Alah untung sikit kan, tak untung kadang-kadang dapat sikit. Kalau tu saya menega langsung dah dapat duit langsung. Dah gila teruk. Kan? Jadi maknanya kita kena lihat. Jadi kalau kita solat, tiba-tiba kita kalau terbuat salah, teringat balik, itu bagus. Itu makna solat dapat jaga diri kita tu. Makna solat tu betul lah. Tapi bila buat salah, kita bangga dengan kesalahan itu. Kan? Kita seronok dan kita tak rasa bersalah pun. Walaupun kita solat kita ada something wrong. Solat kita ada masalah. Kita tak dapat kemanisan, kita tak dapat khusyuk. Sebab itulah bila mana kita solat pun, kita tetap tangga untuk melakukan sesuatu yang bercanggah dengan hukum syar'i. Masalah JLE tadi, saya bergaduh dengan seorang peguam tadi, hukum syar'i. Dia tunjuk kepada saya penghakiman. Saya pun tak baca penghakiman. Dia bagi tunjuk penghakiman. Saya tengok penghakiman terbayar. Cuma saya tengok di belakang tu pemerhati, Masya Allah, pemerhati yang tengok kes tu, maknanya JID mereka mendapat sokongan yang sangat-sangat besar, nationally dan internationally. Sisters in Islam, mungkin Human Rights, Bar Council, semua turun pemerhati bagi sokongan. Tapi kita tengok orang tak ada, makna mereka yang support kepada perundangan Islam contohnya tak ada. Ini sikit kita halat sikit lah. Dia orang walaupun benda yang tak betul, support begitu kuat dalam negara dan luar negara. Tapi kita yang berada di atas kebenaran itu tak ada support. Sebab tu sebenarnya benda ni tak tahu lah, saya sebut sebab kita perlu memerkasakan mahkamah syariah. Maknanya kalau mahkamah syariah buat keputusan, mahkamah sivil jangan campur tangan. Ini bidang kuasa mahkamah syariah, dia buat surat keputusan. Sebab itu berkaitan dengan orang Islam. Okey, kita serah balik pada mahkamah syariah. Itu sepatutnya. Okay. Jadi maknanya kalaulah katakan lepas ni ada
File raya. Ada file pergi pada mahkamah persekutuan. Kalau ditakdirkan wal'iyazbillah, kalau mahkamah persekutuan bersetuju juga dengan mahkamah rayuan, apa akan jadi? Kita ingat apa akan jadi? Sistem mahkamah syariah itu akan habis, undang-undang akan habis. Bukan sekadar undang-undang itu akan dicabar nanti, undang-undang minyak juga akan dicabar atas hak asasi manusia. Dan undang-undang berdua-duaan akan dicabar atas hak asasi manusia. Tapi kita kacau kan? Kesukaan kami, contohnya. Maka semua perkara-perkara tersebut akan berlaku. Rosak habis perundangan. Sebab itu nampak ayat pesan-pesan. Jadi kita balik pada khusyuk ni. Khusyuk ni satu perkara yang dia bila mana kita khusyuk, kita akan dapat kemanisan beribadah. Cuma disebut sini apa tekniknya. Nak khusyuk ni dia bukan datang on the spot macam tu. Dia perlu kepada cara, kaedah dan seumpamanya. Yang pertama dia kata apa? Sentiasa melaksanakan solat berjemaah. Yang pertama, yang pertama di masjid dan surau. Yang kedua, menjaga makanan dan minuman agar terjamin halal. Makan minum jaga. Sebab apa? Sebab darah yang mengalir daripada sumber yang haram akan dimasuki atau dikuasai, dikontrol oleh syaitan. Sebab Nabi kata inna syaitan yajri fi bani Adam majra dam, kau kemakan. Syaitan itu dia boleh mengalir dalam darah. Syaitan itu yajri fi bani Adam, mengalir dalam tubuh anak Adam majra dam, melalui saluran darah. Kalau darah yang terhasil daripada sesuatu yang haram, darah itu, kalau kita makan darah, makan nasi tentunya menghasilkan darah, kan? Kalau nasi itu, duit yang beli nasi itu contohnya daripada sumber yang haram, sumber riba, sumber rasuah, sumber penipuan, dia akan menghasilkan darah yang haram. Semua yang haram tadi. Jadi benda yang haram dia magnet kepada syaitan. Magnet, ditarik syaitan. Syaitan boleh mengalir itu pada manusia. Itu dia susah. Itu payah nak kosong. Jadi makna dari situ, jaga makan minum. Itu nombor dua. Nombor tiga, membanyakkan sedekah kepada fakir miskin. Sedekah ini banyak kelebihan selain daripada keberkatan yang kita peroleh, harta kita, rezeki kita. Sedekah ini juga memberi ketenangan kepada jiwa. Tenang. Bila kita keluarkan harta dari Allah Ta'ala, kita akan dapat ketenangan. Baik. Yang keempat, jangan bersolat dengan menangguh untuk membuang air besar atau air kecil. Maknanya tahan. Bila tahan memang tak khusyuk. Allahu Akbar, tahan. Duk ketak tangan-tangan, tahan. Patutnya selesai dulu, lega kan. Solat pun boleh khusyuk. Sebab kalau tahan dulu, dikira bila Nabi kan, bila Nabi cepat waktu imam nampak dah, dia marah tu imam tu pula, lah hati dia lah, apa punya tu imam, Masya Allah, nak baca-baca kan, baca lah pendek sikit, dia tak tahu kan, memang dia tak tahu, semua orang belakang dia kan. Jadi maknanya dia duduk tahan, itu masalah. Jangan tahan, selesai dulu baru datang solat. Yang kelima, mengambil wuduk dengan sempurna. Ambil wuduk dengan sempurna supaya air mengenai semua anggota yang wajib, kan? Dan dicadangkan untuk berdoa, kan? Doa, ingatlah hati doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sampai was-was dalam, dia dah sempurna ni kan, dia sampai tahap was-was dia tak boleh. Baik, yang keenam, memakai pakaian bersih dan kemas seperti hendak menghadap pembesar negeri. Pakai Muhammad, pakai elok, bukan pakai kuat. Kita orang lelaki senang pakai kiplikat saja, boleh tarik kiplikat bulu-bulu nak atas pusat kan, atas pusat sah bayang. Sah bayang sah, tapi tak comel, buat lebih kurang tu je. Kan nak main rojok pun siap tu, dia kemas pakai kan. Pakai dengan baju koprat, pakai dengan tie, dengan jaket, semua dah kemas. Tapi bila solat tak ada, maka solat juga dah kena kemas. Tempat sujud dipastikan tidak ada gambar. Tempat sujud gambar. Sebab itu kadang-kadang orang tak putih je. Sebab bila gambar ni dia describe gambar tu. Tambah-tambah gambar yang dia tak tengok. Tu kan bunga tu kan dia bilang pula ada beberapa corak ni. Corak ni comel kalau buat kain ni kata. Tak sejadah lah. Sampai-sampai duduk sembahyang nak tengok.
Kadang dia bilang bulat-bulat tu 1, 2, 3, 4, 5. Macam Olimpik bulat-bulat. Habis semua dia. Ada setengah sejadah ada pokok nyok. Ada kan? Ada pokok nyok semua. Dia bilang pelepah nyok tu pula. Pelepah nyok ada perempuan daun, ada apa silap ni dia buat ni. Hak ni tak sama dengan hak ni. Hak ni dah 5 ni. Dia kira pula tu. Tahu? Sebab tu kadang-kadang ini juga ganggu. Kalau dia mengganggu kita, dia plate kosong. Kan? Itu boleh hilang gangguan. Mengingati mati dan kemungkinan itu merupakan solat yang terakhir sekali hidup. Tu dia. Maknanya nak kosong juga kita membayangkan kalaulah ini solat aku yang terakhir. Allahu Akbar. Kalau kita bayangkan ni solat aku yang terakhir. Bila mana ni solat terakhir, takkan nak buat lebih kurang. Buat yang terbaik yang boleh. Itu. Yang ke-9, menyadari bahawa ia sedang berhadapan dengan Allah. Kan? Kita duduk, banyak kita duduk depan Allah ni, Allah tengok kita ni. Kalau kita pergi dijemput istana, khusyuk, tawaduk, okay, tertib cantik, handphone silent, off terus handphone, jangan bagi ada bunyi, semua pakai. Kan? Jangan bila dengar sikit kalau orang siap marah kan, tak boleh ni, kita menghadap dalam istana ni. Dalam sembahyang bunyi macam-macam. Maknanya kita tak perhati. Pastikan semua itu kita menghadap Allah SWT ni mesti nak kena jaga tertibnya. Memenuhkan dada dengan perasaan takut dan rendah diri terhadap Allah yang melihat segala gerak geri kita. Bagi rasa Allah Ta'ala melihat kita. Jangan jadi macam golongan musyrikin. Ada 3 orang golongan musyrikin. Satu riwayat, kalau tak silap saya boleh Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud satu hari dia kata, aku mendengar 3 orang sembang. 3 orang sembang, seorang daripada Quraisy, 2 daripada Taif. Atau seorang daripada Taif, 2 daripada Quraisy. Dia confuse. Bilangan 3 orang tapi sama ada 2-1 atau 1-2. Daripada Quraisy atau Taif. Dia berdua sembang. Dia kata kita jangan cakap kuat sangat. Kalau cakap kuat Tuhan tahu. Kita cakap pelan-pelan sikit. Kita cakap pelan. Kalau kita cakap pelan, Tuhan tak tahu. Kan? Asal kita pula, kalau Tuhan tahu sikit, dia akan tahu semua. Jadi jangan kita langsung. Maknanya dia duduk jahil dia sampai ke tahap dia duduk ingat bahawa Tuhan tak tahu, Allah tak tahu. Ini masalah bila dia macam tu. Sebab apa? Sebab dia tidak merasai kehadiran Allah Ta'ala. Gerak-gerinya diperhatikan. Kan? Kalau kita, contoh, kalau kita pergi satu tempat, tengok ada CCTV. Kita dapat pernah pelik kan? Tengok CCTV tertib elok kan? Comel CCTV tengok tak? Kan? Takkan buat lebih kurang kan? Jalan pun elok kan? Pasal TV tu ada. Bayangkan CCTV Allah Ta'ala. Di mana saja kita berada, ada CCTV. Jadi kena tertib ada. Tambah solat pula. Nak asal betul dia. Kan? Ini perlu kepada penegak mujahadah, berurusan, usaha demi usaha. Okay? Memahami segala bacaan dalam solat, termasuk ayat Quran dan segala zikir. Masa kita baca tu kita faham apa yang kita baca. Jadi dia boleh tarik perhatian kita untuk khusyuk. Tapi kalau kita tak faham tu, jadi pemikiran tu melayar, pergi pasar malam lah, pergi pasar tani lah, pergi merata tempat sebab tak faham. Sebelum mengangkat tabir, membaca surah An-Nas, selawat atas Nabi, istighfar dan apa-apa bacaan untuk menjauhkan dari syaitan. Dicadangkan pada kita untuk kita sebelum nak takbir itu kita baca qul a'udzu birabbin nas, baca surah An-Nas supaya nak hindarkan diri daripada waswas syaitan. Baik. Memandang ke tempat sujud, sama tadi, memandang tempat sujud dan tidak terlalu banyak menggerakkan anggota dan berpaling semasa solat, memusatkan seluruh ingatan pada solat, memanjangkan sedikit tempoh semasa rukuk dan sujud, memastikan tidak ada gangguan dalam kawasan kita bersolat dan jangan memandang ke kiri dan ke kanan. Straight, tengok tak sujud. Jangan bila kawan datang tengok, member kita sedan lagi perhati sebelah. Jangan, biarlah tanpa sebelah kita, tak kisah, asalkan kita dapat fokus dengan sebaik mungkin.